lihat. Okey, soalan 17 ya, kita sambung bab 7. Sekejap. Participant. Show participant. Okey. Okey, now. Nampak kan soalan kan? Nampak ke soalan? Tak nampak? Nampak. Okey, jap. Saya pakai headphone lah. Tak berapa dengar lah. Takut kamu pun tak jelas suara saya. Okey, dengar tak? Dengar ya? Boleh respon? Dengar. Okey. Ya, jadi kita nak teruskan soalan 17. Jadual 17 menunjukkan jumlah isi padu gas hidrogen yang dikumpulkan bagi tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Ya, jadi kita ada jadual seperti tersebut. Okey. Bila kita dapat jadual macam ni, apa yang kita kena tengok? Nombor 1. Kita kena tengok di mana tindak balas itu berhenti. Ya, kita nampak dekat mana dia berhenti. Pada masa berapa saat tindak balas itu selesai. Iaitu pada 180. pada 180 saat. Jadi soalan tanya, berapakah kadar tindak balas purata bagi keseluruhan? So that kita akan gunakan data ini terus, iaitu kadar tindak balas purata ialah isi padu value isi padu maksimum kita bahagikan dengan masa dia berhenti ya. So di sini isi padu maksimum 50, masa 180. So kita dapat berapa? 0.28. 0.28. 0.28, yes, 0.28. Kalau kalkulator saya 0.27777, tapi kita ikut buku lah, dia ikut jawapan yang diberi. 28 cm padu per saat ya. Unit dia salah ni, kan? Betul? Unit dia sepatutnya semua per saat kan? Kan? So kita potong tunjuk, betulkan pada buku kamu juga. Okey, betulkan. Ya. Okey. Ya. Ini saya tulis ni, masa tindak balas selesai. Ini adalah isi padu maksimum. Okey, next. Tadi jawapan kita B. 18. Persamaan berikut mewakili tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. So telah diberi persamaan 1 mol kalsium karbonat bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik membentuk 1 mol kalsium klorida dan 1 mol karbon dioksida juga 1 mol air. Kaedah manakah paling sesuai untuk meningkatkan kadar tindak balas? So, apa? Faktor yang biasanya ialah saiz, kepekatan, suhu, mungkin. Okey, so kalau untuk tindak balas ini, faktor mungkin tak ada ya. Faktor mungkin tak ada. Sebab tindak balas ini tidak ada, tidak akan dipengaruhi oleh mungkin. Jadi kita lihat pilihan. Pertama, kecilkan saiz kalsium karbonat. Betul kan? Ya. Kurangkan isi padu. Isi padu tidak terlibat ya, bukan faktor. So kita pangkal. Kurangkan suhu. Salah lah kan? Sebab kita tahu bila suhu rendah, kadar tindak balas juga menjadi lebih rendah. Kurangkan kepekatan. Salah jugalah. So terus dapat jawapannya A. Sebab kita tahu apa? Ya, saiz yang lebih kecil maksudnya apa? Ya, jumlah
luas permukaan terdedah lebih besar. Kan? Jadi maksudnya lebih banyak pelanggaran boleh berlaku. Okey, next. 19. Jadual 19 menunjukkan jumlah isi padu gas karbon dioksida yang terkumpul pada semasa tertentu bagi tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. So, macam tadi kita kena tengok apa? Kita kena tengok ini kan. Ini adalah V maksimum masa tindak balas berhenti. Okey, sekarang tapi dia tanya berapakah kadar tindak balas purata pada minit kedua. Minit kedua ialah di mana? Kat sini kan? So, jadi jawapannya B. B, betul. Ya, jadi kita terus kira di sini kadar tindak balas purata minit kedua ya, iaitu isi padu dia V pada T2 di sini T 2 minit lah, iaitu 13.7 terus bahagi 120 kita dapat 0.114 ya cm padu per saat. Okey. Tengok soalan 20. Okey, soalan seterusnya. 20. Rajah 20 menunjukkan graf isi padu karbon dioksida yang terbebas melawan masa apabila ketulan marmar bertindak balas dengan asid hidroklorik. So, cikgu tuliskanlah di sini kan. HCl tambah kalsium karbonat. Kita dapat kalsium klorida, CO2, H2O. Seimbangkan sini 2. Okey, so dia bagi graf seperti ini. Kita nampak dekat mana dia berhenti. Kan? Isi padu maksimum ialah V3 pada T3. Betul? Okey, antara berikut yang manakah benar bagi graf? Kadar tidak balas purata ialah V3 bahagi T3. Betul tak? Betul. Betul. Mari kita tengok yang lain. Tidak balas lengkap berlaku pada T4. Salah kan? Sebenarnya lengkap pada T3. Kadar tidak balas T2 lebih tinggi daripada T1. Ini salah. Kenapa? Sebab kita tengok bila kita lukis dia punya tengok ya, kalau saya lukis tangent ya, nampak tak pembaris saya ni? Nampak kan? Nampak. Okey. Satu lagi cikgu lukis. Sekejap. Okey, lagi satu cikgu pakai dawat hijau supaya tak bercampur. Bila kita lukis tangent, okey, biasa kan pembaris di luar ya. Di luar dari lengkung. Faham? Di luar lengkung. Jangan lukis pembaris macam ni. Sebab bila kamu buat pembaris macam ni, pembaris kamu akan menutup lengkung. Jadi kamu tak nampak luas di luar graf. Tahu kan luas di luar graf kan? Maksudnya kawasan yang ini, tak nampak. Ya? Kalau macam ni, kita nampak luas di luar graf. Kan? Bahagian kiri yang ni, alamak, hijau pula. Kan? Ya? Okey. Jadi, kita tengok. 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 Kita tengok.
Jadi kita nampaklah daripada segi cerun dia pun, yang hijau atau yang merah lebih cerun. Mesti nampak yang mana lebih cerun. Yang merah kan, yang merah. Ya, cikgu punya. Okey. Ya. Jadi kita nampak yang merah tu lebih cerun kan, kecerunan dia lebih. That's why mestilah kadar pada V1 itu lebih tinggi daripada kadar pada V2. Okey? Dan tengok, dia kata kadar tindak balas pada T1 ialah adalah V1 bahagi T1. Kadar tindak balas pada, okey, salah lah kan? Kenapa salah? Kalau ini, cuba tulis ya. Kalau kira macam ni, ini ialah purata. Purata. Kalau nak kira pada T1, kadar tindak balas pada T1, kita kena buat tangent. Kena kira yang inilah, yang merah ni. Kita kena ambil yang ni. Kan? Ya, Y. Katakan di sini V dah ada kan. So, cikgu buatlah V4, V5. Di sini T5, T4, T5, T6. Kena, kalau nak buat tindak balas pada T1, dia kena V, ya, dia kena V4 tolak V5. Alhamdulillah. Bahagi dengan T5 tolak T6. Okey, tak boleh ambil direct. Kalau yang ini, ini sebenarnya untuk tindak balas, kadar tindak balas purata. Boleh faham tak? Boleh? Okey. Okey, good. Mari kita lihat soalan seterusnya. Ke dah habis? Oh, habislah. Okey. So after this, cikgu akan stop yang recording ni dulu. Nanti cikgu sambung yang lain ya. Okey? So, siap. Cikgu nak check dulu kehadiran sekejap. Yang ada sekarang ialah Desi, Sarah, Alia dan Syahira. Tak apa, sekejap lagi cikgu upload link pada YouTube lah untuk kalau kamu nak ulang kaji. Okay, so cikgu stop sekarang. Nanti cikgu sambung lagi yang lain ya. Okay, thank you. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu.